Assalamualaikum dan salam Sarawak Maju Makmur. Bersama saya Lia Amira Anwarikos. Tumpuan berita, kumpulan Lead Rock Magnesium dari Australia memutuskan untuk memilih Sarawak bagi menempatkan loji magnesium pelepasan karbon rendah mereka di Taman Perindustrian Samalaju. Ketua Pegawai Eksekutif kumpulan berkenaan David Peterson memaklumkan perkara itu semasa mengadakan kunjungan hormat kepada Timbalan Premier Sarawak Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan di pejabatnya pada Rabu. Dalam masa sama, David memberitahu bahawa projek yang dicadangkan itu bernilai 3 bilion ringgit dan akan menghasilkan 100,000 tan magnesium setahun. Ujarnya beliau kagum dengan kelebihan Sarawak dalam menghasilkan sesuatu dengan kos yang lebih rendah daripada yang lain termasuk kuasa hidro hijau dan infrastruktur yang baik untuk projek mereka. Dalam pada itu, Datuk Amar Awang Tengah mengalu-alukan keputusan baik firma Australia berkenaan dan akan memudahkan pelaburan mereka. Katanya projek ini selaras dengan strategi pembangunan pasca COVID-19 PCDS 2030 untuk menggalakkan kelestarian alam sekitar. Turut hadir Timbalan Menteri Perdagangan Antarabangsa, Industri dan Pelaburan Sarawak, Datuk Dr. Malcolm Musin Lamo, Ketua Pegawai Operasi Lembaga Pembangunan Koridor Wilayah, Datuk Ismawi Ismuni serta pegawai kanan jabatan lain. Seterusnya, kejayaan Sarawak memperoleh pendapatan tinggi akan memberikan manfaat kepada rakyat di negeri ini. Speaker Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak Tan Sri Dato' Amar Muhammad Asfiah Awang Nasar memberitahu rakyat negeri ini akan terus menikmati pelbagai faedah susulan kejayaan Sarawak mencapai pendapatan mencecah 11.9 bilion ringgit pada tahun 2022. Menurut beliau, jumlah tersebut merupakan pendapatan tertinggi berbanding negeri-negeri lain di Malaysia dengan Sabah menduduki tempat kedua dan diikuti Selangor. Jelasnya lagi antara bantuan yang disediakan oleh Kerajaan Sarawak untuk rakyat seperti inisiatif skim bantuan deposit rumah sebanyak RM10,000, bantuan ibu bersalin BIB, bantuan pinjaman dengan faedah berkadar rendah serta RM1,000 dalam bentuk simpan amanah untuk setiap kelahiran anak di bawah Endowment Fund Sarawak EFS dan banyak lagi. Katanya apabila rakyat menerima manfaat hasil daripada pendapatan yang diperoleh, maka ia mencerminkan kekayaan negeri ini. Beliau berkata demikian dalam majlis penghargaan petugas khas sempena mesyuarat pertama bagi penggal kedua Dun Sarawak ke-19 di bangunan Dun Sarawak pada Rabu. Tan Sri Dato' Amar Muhammad Asfiah menambah, Sarawak telah menunjukkan kemajuan ketara berbanding dahulu dengan pemimpin masa kini terus berusaha meningkatkan ekonomi menerusi pelbagai kaedah baharu seperti penghasilan bahan api penerbangan manpan SAF daripada lumut dan aktiviti penangkapan, penggunaan serta penyimpanan karbon CCUS. Pada majlis tersebut, seramai 110 petugas dari 14 agensi dan jabatan kerajaan serta badan berkanun telah diraikan sebagai tanda penghargaan atas usaha mereka menjayakan persidangan Dun Sarawak pada Mei lepas. Selanjutnya, Petronas Sarawak tampil menjadi penaja bahan api sempena perarakan kapal berhias di tebingan Sungai Kuching pada 29 Julai ini. Tajaan bahan api itu berupa diesel yang diberikan kepada 20 kapal berhias dan petrol kepada 10 jet ski, 25 perahu tambang dan 21 bot jawatankuasa keselamatan air. Simbolik penyerahan tajaan daripada Petronas kepada Kementerian Pengangkutan Sarawak telah disaksikan oleh Timbalan Menteri Pengangkutan Sarawak, Sungai dan Laut, Datuk Henry Jinep di tebingan Sungai Kuching pada Rabu. Perarakan itu akan bermula sekitar jam 8.15 malam manakala acara kemuncak akan dimeriahkan dengan pertunjukan hiburan oleh artis tempatan Sarawak menampilkan Hafiz Suib dan Dayang Nur Faizah. Untuk rekod kali terakhir perarakan kapal berhias diadakan pada tahun 2013 dan kali ini menyasarkan seramai 10,000 pengunjung untuk memeriahkannya nanti. Ke paparan berikut, Kementerian Perdagangan Antarabangsa, Industri dan Pelaburan Sarawak, Mintrade, dengan kerjasama Sarawak Chamber of Commerce and Industry, SCCI dan EY, meneruskan penganjuran acara tradisi Anugerah Usahawan Terbaik Sarawak EOYS 2023. Menurut kenyataan media SCCI pada Rabu, kira-kira 70 usahawan telah diiktiraf atas pencapaian mereka setakat tahun lepas. Justru katanya penganjuran majlis penganugerahan ini bertujuan mengiktiraf perniagaan terbaik di Sarawak dan sebagai penggerak utama yang memacu pertumbuhan ekonomi negeri. Selain itu, ia juga bertujuan mengiktiraf kejayaan usahawan yang akan datang serta menggalakkan pertumbuhan industri kecil dan sederhana di Sarawak. Terdahulu, satu mesyuarat telah diadakan mengenai penganjuran EOYS 2023 yang dihadiri Timbalan Menteri Perdagangan Antarabangsa, Industri dan Pelaburan Sarawak, Datuk Malcolm Musin Lamo, Presiden SCCI, Datuk Sri Abang Abdul Karim Tun Abang Openg, serta Timbalan Presiden SCCI, Datuk Philip Ting Ding Ing di Wisma Sumber Alam pada Rabu.
Pencalonan penerima anugerah diambil berdasarkan pencapaian syarikat dengan mengambil kira halangan industri dan keupayaan setiap usahawan untuk mengatasi kesukaran, budaya korporat, nilai dan insentif, prestasi kewangan dan rekod pertumbuhan, tanggungjawab sosial dan alam sekitar, reputasi serta sumbangan kepada masyarakat. Dalam perkembangan lain, Majlis Ijtima' Ilmuwan Islam Antarabangsa Islam akan dianjurkan 2 tahun sekali sebagai platform mengetengahkan ulama Islam dari seluruh dunia. Timbalan Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi memberitahu penganjuran 2 tahun sekali ini dilakukan atas perbincangan beliau bersama Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg semasa perasmian majlis itu pada Selasa. Dan Alhamdulillah Yang Amat Premier menyokong penuh program ilmuwan, perhimpunan ilmuwan yang kita adakan pada kali ini. Dan juga beliau setuju jika dapat diadakan 2 tahun sekali untuk kita menghimpunkan cendekiawan dan bijaksana di peringkat antarabangsa ke Sarawak pada tahun-tahun yang akan datang. Beliau berkata demikian ketika berucap semasa Majlis Penangguhan Ijtima' Ilmuwan Islam Antarabangsa di Kuching pada Rabu. Tambah beliau, umat Islam masih memerlukan input atau maklum balas mengenai agenda, tajuk, perkara, isu dan permasalahan yang boleh dibawa sebagai bahan perbincangan pada masa akan datang. Beliau juga berharap program seperti ini dapat memperkasakan bidang pendidikan dan dapat melahirkan cendekiawan serta ilmuwan Islam dari Sarawak untuk memimpin masyarakat pada masa hadapan. Perkongsian seterusnya, seramai 13 finalis pertandingan Miss International Sarawak MIS 2023 menerima suntikan tajaan berupa barangan sukan daripada syarikat pengeluar pakaian sukan terkemuka Lia Group of Companies pada Rabu. Penyerahan tajaan disempurnakan oleh pengarah bersama negeri MIS 2023 Datuk Aaron Von Jolly dan penasihat MIS 2023 Datin Melinda Baking Lawan bertempat di premis Lia Sport Center LSC Sarawak Plaza di Kuching. Majlis ringkas itu turut dihadiri Jawatankuasa Penting MIS 2023 Datin Peljai Mohan, Azmi Heng Rivers, Chris Fu, Michael Liu dan Salihin Sekot. Menurut pengarah urusan Lia Group, Raymond Sim, selain mempromosikan jenama LSC, inisiatif itu juga bertujuan untuk menyuntik minat terhadap kecergasan dan amalan hidup sihat dalam kalangan jelitawan sekaligus menyokong acara bertaraf antarabangsa tersebut. Dalam masa sama, Datuk Aaron juga merakamkan terima kasih kepada Lia Group atas sokongan mereka dan berharap kesemua finalis menerima manfaat daripada tajaan itu. Katanya sokongan seumpamanya juga memberi semangat tambahan kepada finalis untuk memberikan yang terbaik dan meraih potensi mereka dalam pertandingan itu. Untuk rekod, Sarawak bersama-sama dengan Sabah dan Semenanjung Malaysia telah diberi penghormatan untuk menampilkan wakil di peringkat kebangsaan bagi menyertai pertandingan Miss International 2023 peringkat antarabangsa di Tokyo, Jepun pada Oktober depan. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Lia Amira. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. Anda dijemput untuk datang beramai-ramai menyaksikan perarakan kapal berhias di tebingan Sungai Kuching pada 29 Julai ini. Sedikit video montaj untuk paparan anda. #Menyebar Fakta, salam UKAS.